Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini kita dapat, atau pada pagi ini kita dapat sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung meneruskan majlis pengajian kita menggunakan kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Petunjuk-petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Dan perbahasan kita pada hari ini, kita akan memasuki satu bab yang baharu, hadirin dan hadirat, iaitu apa yang disebutkan oleh penulis kitab, Talibul ilmi fi mujtama'ih. Talibul ilmi fi mujtama'ih. Pada perbahasan sebelum ini, kita telah memasuki dan kita telah selesai menceritakan tentang talibul ilmi ma'atullabi, penuntut ilmu bersama dengan para muridnya, iaitu para pelajarnya. Jadi pada pagi ini kita nak masuk pula kepada satu subtopik yang baharu yang disebutkan oleh penulis kitab, iaitu talibul ilmi fi mujtama'i, penuntut ilmu bersama dengan masyarakat. Penuntut ilmu bersama dengan masyarakat. Disebutkan di sini bahawasanya penulis kitab hafizahullah wa ra'ah, kita telah menyebutkan sebelum ini bahawasanya seorang penuntut ilmu itu dianggap sebagai contoh teladan pada keseluruhan tindak tanduknya. Bi'anna talibal ilmi yu'addu qudwah fi jami'i tasarrufatih. Seorang penuntut ilmu itu dianggap sebagai qudwah. Qudwah ini adalah ikutan. Dan nama lain bagi qudwah adalah uswah, iaitu contoh teladan. Fi jami'i tasarrufatih, pada keseluruhan tindak tanduknya, perlakuan dan perbuatannya. Waliza, oleh yang demikian, kana lizaman alaihi an yaj'ala zalika daiman nasbu ainaih. Maknanya hendaklah dia sentiasa menjadikan perkara tersebut perkara yang dia berikan fokus dan tumpuan, iaitu menjadikan dirinya sebagai qudwah, ataupun perbuatan-perbuatannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya akan dianggap sebagai qudwah, contoh teladan. Wa ayyas'alallaha at-taufiqa fil umuri kulliha, dan hendaklah dia sentiasa meminta taufik daripada Allah dalam keseluruhan perkaranya. Wa ayyaj'ala lahul qabul, semoga Allah, dia juga meminta supaya Allah Ta'ala menjadikan dirinya itu diterima ataupun diterima. Diterima di sini merujuk kepada penerimaan orang ramai kepada dakwahnya, kepada pribadinya dan dirinya. Lianna ni'mata qabulin nasi lil 'abdi min 'ajil busyral mu'min. Kerana sesungguhnya nikmat penerimaan orang ramai terhadap seseorang manusia itu adalah min 'ajil busyra, iaitu kegembiraan yang awal yang Allah Ta'ala berikan kepada orang beriman di dunia lagi. Wa fiha minal masalih, dan padanya terdapat maslahah atau beberapa maslahah, iaitu qabulun nas li'ilmihi wa wa'zih, orang ramai menerima ilmunya dan orang ramai menerima peringatan dan nasihat daripadanya. Wa ahammu min dhalika, yang lebih penting daripada itu adalah anna qabulan nasi lahu mutarattibun ala qabulillah, penerimaan orang ramai kepada dirinya hakikatnya adalah, orang kata, berturutan daripada penerimaan Allah kepada dirinya. Maknanya bila Allah terima seseorang itu di sisinya, barulah Allah Ta'ala memberikan orang ramai pun terima kepada dia, menerima dirinya dengan penerimaan yang baik.
Wazalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan itu adalah suatu kurniaan Allah yang Allah berikan kepada siapa sahaja yang dia kehendaki. Allahu dzul fadlil azim. Dan Allah lah Tuhan yang memiliki kurniaan yang begitu besar. Dan disebutkan di sini hadirin dan hadirat tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyatakan idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Allah Ta'ala ni apabila dia menyukai seseorang hamba dia, apabila Allah menyukai, mencintai seseorang hambanya, nada Jibril, Allah akan menyeru ataupun Allah akan panggil Jibril. Dan Allah bagi tahu kepada Jibril, Allah kata innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah fayuhibbuhu Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka hendaklah kamu wahai Jibril mencintai dia. Lalu orang itu pun dicintai oleh Jibril. Kemudian fayunadi Jibrilu fi ahli as-sama' innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Kemudian Jibril pun dia pergi seru kepada seluruh penghuni-penghuni langit. Sesungguhnya dengan seruan dia kata sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka hendaklah kamu juga mencintai si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama'. Fayuhibbuhu ahlus sama'. Kemudian seluruh penduduk langit pun mencintai lelaki tersebut. Summa yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian lelaki ini pun ataupun hamba ini pun diberikan penerimaan oleh orang ramai di dunia. Jadi ini menunjukkan setelah dia dapat kecintaan daripada Allah, maka dia dapat juga kecintaan daripada Jibril. Setelah dia dapat kecintaan Jibril, dia dapat kecintaan seluruh penduduk langit. Dan setelah dia dapat kecintaan seluruh penduduk langit, dia akan dicintai oleh seluruh penduduk bumi dan mereka akan menerima dirinya. Dan hakikatnya penerimaan orang ramai kepada dirinya itu adalah juzuk daripada penerimaan Allah dan cinta Allah kepada dirinya. Kemudian kata penulis kitab, yang menjadi fokus adalah contoh teladan itu akan lebih terkesan dengan tindak tanduk perbuatannya sebelum percakapannya. Dari satu sudut, orang kalau dia nak mencontohi dan meneladani kita, dia akan lebih tengok kepada apa yang kita buat berbanding apa yang kita cakap. Jadi dia nak tengok apa yang kita buat. Kerana kita buat tu adalah bukti kepada pengamalan apa yang kita cakap. Dan disebutkan di sini, Ja'a fi tarjamati Abdurrahman bin Aban bin Utsman bin Affan Al-Qurashi annahu kana kathirul ibadati wa ta'alluq. Disebutkan di dalam biografi Abdurrahman bin Aban bin Utsman bin Affan, maknanya ini adalah cucu kepada Utsman ibn Affan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdurrahman bin Aban. Abdurrahman ini dikatakan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala, annahu kana kathirul ibadati wa ta'alluh. Dia ni banyak beribadat kepada Allah. Ta'alluh tu pun maknanya ibadat juga. Ra'ahu Ali bin Abdullah bin Abbas. Suatu hari Ali bin Abdullah bin Abbas dia melihat kepada Abdurrahman bin Aban. Fa'ajabahu. Maka Ali bin Abdullah ni dia rasa kagum dengan nusuk dan hadi, ibadat dan petunjuk yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Aban ini. Faqtada bihi fil khair. Lalu Ali bin Abdullah bin Abbas ni mengikut petunjuk Abdurrahman bin Aban itu dalam kebaikan, dalam hal-hal kebaikan. Jadi tengok, perbuatan Abdurrahman bin Aban yang merupakan cucu kepada Utsman ibn Affan ini, dia banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan itu dijadikan sebagai sandaran dan ikutan. Apabila orang tengok, orang nampak, sebab kata kuncinya di sini adalah ra'ahu. Maknanya Ali bin
Abdullah bin Abbas itu dia melihat bahawasanya Abdurrahman bin Aban bin Osman bin Affan adalah seorang yang sangat kuat beribadat. Jadi nampak orang tu contohnya rajin salat, maka dia pun rasa kagum dan dia pun berpetunjuk. Maknanya dia ikut apa nama yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Aban itu dalam hal-hal kebaikan. Dan kemudian kita nak masuk kepada perkara-perkara yang penting untuk disebutkan sehingga perkara ini diberikan keutamaan prioriti bagi setiap para penuntut ilmu. Yang pertama, hadirin dan hadirat, iaitu perkara-perkara penting yang melibatkan hubungan kita ini dengan masyarakat adalah, yang pertama sekali kata penulis kitab, salamatul qalbi, salamatul qalb, iaitu jantung hati yang sejahtera. Dalam bahasa lainnya, qalbun salim, qalbun salim. Qala Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam berkata, dukhila ala abi Dujanah wa huwa marid wa kana wajhuhu yatahallal. فقيل له ما لوجهك يتهلل فقال ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني أما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. Ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala. Suatu hari Zaid bin Aslam ini berkata, Abu Dujanah ketika dia sedang sakit, dia dilawat atau dikunjungi oleh tetamu. Dan pada waktu itu disebutkan kata-kata daripada Abu Dujanah, tidak ada amalan yang lebih berat ataupun di sisi aku ini berbanding dua perkara. Yang pertama dia kata antara amalan yang dia lakukan adalah kuntu la atakallam fi ma la yu'nini. Aku tidak pernah bercakap perkara yang tidak penting untuk aku. Maknanya perkara-perkara yang tak bagi manfaat kepada dia tinggalkan. Dia tidak mengulas, dia tidak bercakap. Dan satu lagi antara amalan dia adalah fakana qalbi lil muslimina salima. Jantung hati dia sejahtera kepada orang-orang Islam. Maknanya dia sangka baik. Jantung hati dia bersih kepada orang-orang Islam. Wa qala Al-Hasan ibnu Ulail, dia kata di sini, حدثنا يحيى ابن معين قال أخطأ عفان في نيف 20 حديثا ما أعلمت بها أحدا وأعلمته سرا ولقد طلب إلي خلف ابن سالم أن أخبره فيها فما عرفته وكان يحب أن يجد عليه. قال يحيى ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته وأحببت أن أزين أمره وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه لكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه فإن قبل ذلك وإلا تركته. Di sini disebutkan berkenaan dengan sifat terpuji yang ada pada diri Yahya bin Ma'in, seorang ulama besar dalam bidang hadis. Dia kata, aku tidak melihat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, melainkan aku pasti akan tutup kesalahan tersebut. Illa satartuhu. Maknanya dia tak ceritalah, dia simpan, dia tutup, dia sembunyikan. Wa ahbabtu an uzayyina amrah. Dan aku suka untuk aku memberikan uzayyina amrahu ni bukan maknanya dia nak membela keburukan atau kesalahan, tak. Tapi dia akan memperbaiki urusan orang tersebut. Dan aku tidak pernah bertemu dengan seorang lelaki dengan sesuatu yang dia tidak suka. Maknanya aku tak pernah berjumpa dengan seseorang membawa perkara yang dia tidak suka. Tapi cara yang digunakan oleh Yahya bin Ma'in, dia kata, lakin ubayyinu lahu khata'ahu, aku menjelaskan kesalahannya kepada dirinya, fima baini wa bainahu, maknanya secara berduaan saja.
Ini akhlak yang baik. Maknanya dia kata dia memperbetulkan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan, tetapi dilakukan secara berduaan sahaja, secara sembunyi-sembunyi. Fa'in qabila dzalika wa illa taraktuhu, dan sekiranya dia terima itu bagus. Sekiranya dia tak terima, aku pun meninggalkan orang tersebut. Begitu. Jadi ini menunjukkan sifat salamatus sadar, iaitu pun salamatul qalb. Jantung hati kita ni bersih. Maksudnya kalau kita nampak kesilapan yang berlaku kepada seseorang itu, maka kita betulkan. Tapi kita tak betulkan di khalayak ramai, kita betulkan kesilapan itu secara berduaan. Maknanya dijauh daripada pengetahuan dan penglihatan orang ramai, supaya dia tidak rasa malu, supaya dia tidak lari daripada kita yang nak memberi nasihat, hadirin dan hadirat. Jadi ini adalah perkara penting, ciri penting yang perlu ada bagi seorang penuntut ilmu kalau dia nak bergaul dengan masyarakat dia. Dia kena memastikan jantung hati dia jantung hati yang sejahtera. Qalbun salim, hadirin dan hadirat. Kemudian, kata penulis kitab, antara ciri yang berikutnya adalah qada'u hawaijin nas. Kita menunaikan keperluan orang ramai. Kita menunaikan keperluan orang ramai. Qala sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru, berilah pertolongan, nescaya kamu akan mendapat ganjaran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu kata penulis kitab, isfa'u ni makna dia adalah amru bisyafa'ah, iaitu perintah, amrun bisyafa'ah, suatu perintah untuk memberikan syafaat. Wahiyya at-talab was-su'al, iaitu permintaan dan pertolongan. Permintaan dan permintaan lah. Tu'jaru, isfa'u tu'jaru, ay yusibukumullahu ala syafa'ah, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala dan ganjaran kepada kamu atas pertolongan yang kamu berikan kepada Allah, kepada orang yang minta tolong. Qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi mengatakan, wa qawluhu tu'jaru, firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendapat pahala, maknanya adalah al-hassu 'ala al-khair bil fi'li wa bit tasabbub. Iaitu gesaan dan anjuran melakukan kebaikan, sama ada kita sendiri yang buat atau kita yang menjadi penyebab kepada kebaikan itu berlaku. Qala fil azkar, al-Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Azkar, hadirin dan hadirat, yustahabbu syafa'atu ila wulatil amri wa ghairihim min zil huquq ma lam takun fi had أو في أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف في ترك بعض حق من في ولايته فهذه شفاعة محرمة. Disunatkan, iaitu digalakkan untuk kita meminta bantuan kepada para pemerintah dan selainnya daripada orang-orang yang mempunyai hak, sama ada kita selama mana perkara itu bukan dalam perkara-perkara had. Syafaat ni minta tolong, minta bantuan, minta pertolongan, hadirin dan hadirat. Fihi, berdasarkan hadis tersebut ataupun berdasarkan kata-kata An-Nawawi tersebut, hassu 'ala syafa'ah, ini adalah anjuran dan galakan untuk kita ini menyelesaikan ataupun membantu urusan orang. Syafa'ah ni pertolongan dan bantuan. Wa dalalah ala azmi sawabiha, dan ini menunjukkan kepada besarnya pahala dan ganjaran. Tetapi kata penulis kitab, wal amru lin nadab, perintah di situ adalah menunjuk kepada hukum sunat. Perintah di situ menunjuk kepada hukum sunat. Jadi ini antara ciri yang perlu ada pada penuntut ilmu, iaitu
hendaklah dia membantu mempermudahkan urusan orang lain. Kemudian dikatakan di sini, wa khairun min qawli syair, lebih baik daripada kata-kata penyair yang kita telah sebutkan di sini. Qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muraghiban fi muawanati nasi wa qada'i hawaijihim, dalam memberikan galakan dan anjuran untuk kita saling membantu orang ramai serta melunaskan hajat-hajat mereka. Kama fi sahihi Muslim, sebagaimana yang terdapat di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Yang mana terjemahannya, hadirin dan hadirat, sesiapa yang melapangkan kesempitan seorang mukmin, nescaya Allah Ta'ala akan melapangkan kesempitan dan kesulitan dirinya di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang mempermudahkan urusan orang yang susah, nescaya Allah Ta'ala akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Sesiapa yang menutup keaiban seorang Muslim, nescaya Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah sentiasa membantu hambanya selama mana atau selagi mana seorang hamba itu membantu saudaranya. Jadi hadis ini nak mengajak kepada kita, kalau kita lakukan kebaikan kepada seseorang, yang membalasnya bukan orang tersebut. Dia bukan syarat kita tolong orang, orang tu akan tolong kita. Dia bukan syarat kita mempermudahkan urusan orang, orang tu akan mempermudahkan urusan kita. Tidak. Dia bukan syarat kalau kita tutup aib seseorang, orang tu akan tutup aib kita. Tidak. Tetapi yang disebutkan di sini, kalau kita tolong orang, kita permudahkan urusan orang, kita tutup keaiban orang, yang akan membalasnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan tolong kita balik. Allah yang akan permudahkan urusan kita balik. Allah yang akan tutup keaiban kita balik. Jadi kerana manusia ni kadang bukan syarat kalau kita buat baik kepada dia, dibalas kebaikan kepada kita. Dia mungkin boleh berterima kasih, tapi dia nak memberi kebaikan yang sama sebagaimana kebaikan kita beri kepada dia. Yang ni mungkin tidak berlaku, tetapi jangan kita risau. Kita tolong orang bukan semata kerana kita nak dia tolong kita balik, tak semestinya. Tapi kita tolong orang kerana kita mengharapkan agar nanti apabila kita susah dalam situasi yang sama, Allah tolong kita. Di situ. Jadi inilah hadis tersebut. Hadirin dan hadirat. Selain daripada itu, yang kedua dan yang ketiganya adalah kata penulis kitab, al-hadhar min ikhlafil wa'ad. Kalau kita penuntut ilmu nak berhadapan dengan masyarakat, kita kena berhati-hati daripada memungkiri janji. Kena hati-hati daripada memungkiri janji. Disebutkan di sini oleh penulis kitab, madahallahu al-muwaffina bi'ahdihim. Allah Ta'ala telah memuji golongan yang menunaikan janji mereka. Bal madaha bidzalika anbiya'ahu wa rusulahu, bahkan Allah juga turut memuji para nabi dan para rasulnya kerana sifat mereka yang menepati janji. Sifat mereka yang menepati janji. Kama qala ta'ala an Ismail alaihi salam, sebagaimana firman Allah Ta'ala terhadap atau berkenaan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Allah kata apa? Allah kata innahu kana sadiqul wa'ad. Innahu kana sadiq al-wa'ad. Innahu kana sadiq al-wa'ad. Hadirin dan hadirat. Sesungguhnya Ismail ini adalah satu orang manusia yang sangat jujur. Apa nama sadiqul wa'ad ni? Dia menepati janji. Itu makna.
وعد النبي صلى الله عليه وسلم إخلاف الوعد صفة من صفات النفاق. Dan Nabi SAW, baginda telah memasukkan perbuatan memungkiri janji itu sebagai suatu sifat daripada sifat-sifat munafik. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 3 perkara yang mana seseorang itu jika ada pada dirinya sifat-sifat sebegini, maka dia adalah sebenar-benar munafik. Wa man kanat fihi khislah minhun, wa man kanat fihi khislah minhun, sesiapa yang mempunyai ciri daripada yang 3 ini, kanat fihi khislah minan nifaq, maka dia mempunyai ciri-ciri nifaq, hatta yada'aha, sehinggalah dia meninggalkan ciri tersebut, yaitu idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Apabila dia bercakap, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Nah, ini yang dimaksudkan memungkiri janji. Wa idza tumina khan, apabila dia diberi amanah, dia khianat. Hadirin dah hadirat. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wa ala hadha, oleh yang demikian, fayanbaghi an yakuna al-muslim 'ammah wa talib al-'ilm khassah min ab'adin nas an tilka al-khisla sayyi'ah. Hendaklah seorang muslim itu secara umumnya dan seorang penuntut ilmu secara khususnya menjadi manusia yang paling jauh daripada ciri-ciri yang buruk tersebut. Wa yakuna mithalan yuqtadha fil wafa'i bil wa'd, dan hendaklah dia menjadi satu orang contoh yang diikuti dalam perbuatan menepati janji. Wal ajib anna al jahilina kanu ya'udduna ikhlaf al wa'd min azaimil umur. Yang pelik dan ajaibnya, golongan jahiliyah dahulu, mereka menganggap perbuatan memungkiri janji itu adalah antara perkara-perkara besar. Qala Auf bin Nu'man, ataupun Ibnu Nu'man, fil jahiliyah al-juhala, pada kalangan, pada orang kata apa, pada zaman jahiliyah dahulu, ayyamuta ar-rajul 'atshan khairul lahu min ayyakuna mikhlafan limaw'id. Seorang lelaki itu dia mati dalam keadaan dahaga, lebih baik buat dirinya daripada dia menjadi seseorang yang memungkiri janji. Begitu. Sampai ke tahapan begitu. Maknanya golongan jahiliyah dahulu pun mereka menganggap perbuatan memungkiri janji ini benda yang tak elok. Hadirin dah hadirat. Dan begitu juga wa ammal atharu, adapun asar fi dhammi ikhlafil wa'di fa katsira. Asar berkenaan dengan celaan memungkiri janji ada banyak. Minha, antaranya adalah ma rawa an Sulaimana ibni Daud alaihi wassalam. Sebuah riwayat, ataupun yang lebih tepat maruwiya, bukan marawa, maruwiya an Sulaimana ibni Daud, iaitu riwayat daripada Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan Nabi Allah Daud alaihi salam. Annahu qala li ibnin lahu, iaitu Nabi Sulaiman ni dia berkata kepada anak lelaki dia, ya bunayya, wahai anakku, idza wa'adta fala takhlif, apabila kamu berjanji maka jangan kamu mungkiri. Fatastabdil bil mawaddati bughdha, nescaya kamu akan mengubah kasih sayang kepada kebencian. Maknanya kerana kalau kita berjanji tapi kita mungkiri, maka orang tu asalnya sayang kita, dia jadi benci kepada kita. Kerana perbuatan mungkir janji. Selain daripada itu, apa yang disebutkan di sini, wa qala Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau berkata,
Haddatsani Harun ibnu Sufyan al-Mustamli. Harun bin Sufyan telah menceritakan kepadaku, beliau berkata, Qultu li abika Ahmad, aku pernah bertanya kepada bapa kamu Ahmad bin Hanbal. Kaifa ta'riful kazzabin? Bagaimana kamu dapat mengenali kaki pembohong atau orang-orang yang berdusta? Qala rahimahullah, berkata Imam Ahmad, bimawa'idihim, berdasarkan janji-janji mereka. Jadi kalau kita tengok manusia berjanji macam-macam, itu ini, tapi dia mungkiri janji tersebut, maka ini kita boleh katakan dia itu adalah mempunyai ciri-ciri pembohong, hadirin dan hadirat. Jadi ini antara perkara yang penting. Dan dikatakan para salaf wa kanu yatahashawna al-maw'id khasyata al-ikhlaf. Para salaf dahulu mereka takut untuk berjanji kerana mereka takut berlakunya perbuatan memungkiri janji. Jadi ini menunjuk kepada kita hadirin dan hadirat tentang kalau kita nak bermajlis bersama dengan mujtama', dengan masyarakat, maka antara sifat yang kita kena jaga adalah menunaikan janji, bukannya sebaliknya, iaitu memungkiri janji. Kemudian disebutkan di sini al-hilmu walinul janib. Al-hilmu walinul janib, iaitu sifat tenang dan berlemah lembut. Sifat tenang dan lemah lembut. Yang mana Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahili. Terimalah kemaafan, ajaklah ke arah kebaikan, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Haka al-Imamu Ibnu Katsir anil Imam Ibni Jarir At-Tabari rahimahumullahu ta'ala. Ibnu Katsir menceritakan daripada Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berkata, wa qad amara Allahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'mura ibadahu bil ma'ruf wa yadkhulu fi dhalika jami'ut ta'at wa bil i'radi 'anil jahilin. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk dia menyuruh atau untuk dia mengarah keseluruhan hamba-Nya ke arah kebaikan. Dan termasuk dalam kebaikan ini adalah segala ketaatan. Dan wabil i'radi 'anil jahilin, dan Allah memerintahkan Nabi supaya bagi tahu kepada kaum dia agar berpaling daripada orang-orang yang jahil. وَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan hal ini sekalipun ia hakikatnya adalah suruhan dan perintah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّهُ تَأْدِيبٌ لِخَلْقِهِ بِاحْتِمَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ وَاعْتَدَى عَلَيْهِمْ. Dan ini dalam masa yang sama merupakan suatu ta'dib, iaitu didikan daripada Allah kepada kita supaya kita dapat menanggung kejahatan orang yang buat zalim kepada kita ini dan juga melampaui batas ke atas diri kita. Dalam arti kata kena menerima maaf, kena orang kata bersabar dan memaafkan. La bil i'radi 'amman jahila al-haqq al-wajib min haqqillah, bukannya berpaling diri daripada orang yang jahil terhadap perkara-perkara wajib, hak-hak Allah yang wajib kepada dirinya. Wala bis-safhi 'amman kafara billahi wa jahila wahdaniyatahu wa huwa lil muslimina harb. Dan ini bukan bermakna kita kena memaafkan orang-orang yang kufur kepada Allah dan menjahili, ataupun dia jahil terhadap keesaan Allah dan dia memusuhi orang-orang Islam. Bukan maksud dia begitu. Jadi ayat tersebut dia ada perincian. Asasnya dengan masyarakat kita memaafkan dan juga amar ma'ruf dan juga berpaling daripada orang-orang yang jahil. Hadirin dan hadirat. Kemudian disebutkan di sini,
Wa qala Ibnu Katsir aidan, Ibnu Katsir juga berkata, qala ba'dul ulama, sebahagian ulama berkata, an-nasu rajulan, manusia ni ada dua orang lelaki. Farajulun muhsinun fakhudh ma 'afa laka min ihsani wa la tukallifuhu fawqa taqatihi wa ma yukhrijuh wa imma musii'un famurhu bil ma'ruf fa in tamada 'ala dalalihi wasta'sa 'alayka wastamarra fi jahlihi fa'rid anhu fala'alla dhalika ay yarudda kaidahu kama qala ta'ala wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Manusia ni ada dua lelaki. Lelaki yang pertama adalah lelaki yang baik. Maka terimalah kebaikan-kebaikan ataupun terimalah permohonan maaf dia sekiranya dia melakukan permohonan maaf kepada kita. Dan janganlah kamu membebankan dia melebihi kadar kemampuannya dan perkara yang akan menyusah payahkan dia. Dan yang kedua, ada orang yang musik. Musik ni orang yang buat jahat. Maka untuk orang yang buat jahat ni, kita arahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tetap berterusan dengan kesesatannya dan dia menyelisihi kita dan berterusan dengan kejahilannya, maka pada ketika ini, fa'arid anhu. Hendaklah kamu berpaling daripadanya. Dan ini sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, aku mohon perlindunganmu daripada bisikan atau gangguan-gangguan syaitan. Baik. Kemudian ya hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita nak memasuki kepada perbahasan yang terakhir sebelum kita tamat pada pagi ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Hadirin dan hadirat. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dan tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan cara yang terbaik. Balaslah dengan cara yang terbaik. Jadi ayat ini nak menunjukkan bahawasanya kita kena membalas keburukan dengan kebaikan, hadirin dan hadirat. Kataba Abu Darda ila Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma. Suatu hari Abu Darda ni, sahabat Nabi SAW, menulis surat kepada sahabatnya iaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan di dalam surat itu kata Salman, kata Abu Darda, saya betulkan balik, Salamun alaik, salamun alaik. Salam sejahtera untuk kamu. Amma ba'd, fa inna Allah razaqani ba'daka malan wa walada. Wa nazaltu al-ard al-muqaddasah. Fakataba ilaihi Salman, i'lam anna al-khaira ليس بكثرة المال والولد ولكن الخير أي يعظم حلمك وينفعك علمك وإن الأرض لا تعمل لأحد وإن الأرض لا تعمل لأحد اعمل كأنك ترى واعدد نفسك من الموتى. Terjemahannya hadirin dan hadirat. Abu Darda berkata kepada sahabatnya Salman Al-Farisi, salam sejahtera ke atas kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah merezekikan kepada aku ini harta dan juga anak. Kemudian Salman Al-Farisi mengutuskan semula surat tersebut kepada Abu Darda dan dia pun kata, i'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annal khaira laysa bikathratil mali wal walad. Sesungguhnya kebaikan itu tidaklah disebabkan banyaknya harta dan juga anak.
Akan tetapi kebaikan itu adalah apabila sifat hilim ni sifat tenang dan santun dan sopan dan penyabar, itulah halim. Hadirin dah ada lemah lembut. Itu sifat lemah lembut kamu begitu besar dan ilmu kamu bermanfaat, kerana sesungguhnya dunia ini tidak beramal untuk seseorang. Beramallah kamu sebagaimana kamu dilihat dan bersiap sedialah kamu untuk berhadapan dengan kematian. Hadirin dan hadirat. Wa khasama rajulun al-Ahnafa faqala ar-rajul. Seorang lelaki pernah berbalah dengan Al-Ahnaf bin Qais dan lelaki itu berkata, la in qulta wahidah la tasma'anna asyara. Kalau kau cakap satu patah perkataan, nescaya kamu akan dengar 10 patah perkataan. Faqala al-Ahnaf, lalu Ahnaf pun berkata, lakinnaka, akan tetapi kamu pula, in kunta ashran lam tasma' wahidah. Kalau kamu cakap 10, satu pun takkan didengari. Begitu. Satu pun tidak akan didengari. Jadi ini hadirin dan hadirat antara perkara-perkara yang perlu diambil kira oleh seorang penuntut ilmu apabila dia berhadapan dengan masyarakat. Kita dah sebutkan 4 daripadanya. Kita ulang balik sebelum kita tamat. Yang pertama sekali yang perlu ada pada seorang penuntut ilmu itu, hadirin dan hadirat, dengan masyarakat dia adalah dia kena salamatul qalb, jantung hatinya kena sejahtera. Itu kena berlapang dada. Yang kedua adalah qada'u hawaijin nas, dia kena sentiasa melunaskan, menunaikan urusan-urusan hajat manusia. Dan yang ketiganya hadirin dan hadirat adalah al-hazar min ikhlafil wa'ad, dia kena berhati-hati daripada perbuatan memungkiri janji. Dan yang keempatnya adalah al-hilmu walinul janib, al-hilmu walinul janib, sifat sopan santun, lemah lembut, maknanya akhlak yang baik apabila dia bergaul dengan masyarakat. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk antara perkara penting yang perlu dijaga oleh penuntut ilmu dalam bermajlis, bergaul dengan masyarakat adalah al-hazar min khawarimil muru'ah. Dia kena berjaga-jaga daripada perbuatan yang mencemarkan maruahnya atau menjatuhkan maruahnya. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada pagi ini, kerana kita telah bersiaran selama hampir 45 minit. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.